Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana malam ini bersama saya Farhatul Asyati Osman dan saya Ivan Toh. Saksikan paparan utama malam ini. Bajet 2022 beri manfaat untuk semua, utamakan keperluan keluarga Malaysia pasca pandemik. 20 negara berisiko rendah dicadang dalam senarai gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bajet 2022 yang bakal dibentang Jumaat ini dirangka berdasarkan keperluan setiap anggota keluarga Malaysia, khususnya dalam menempuh fasa pasca pandemik. Perdana Menteri menyatakan komitmen kerajaan meneruskan usaha meringankan beban hidup rakyat selain menyokong pemulihan semula sektor perniagaan. Jadi semua pihak lah. Dari segi kaum semua ada, dari segi etnik semua ada, dari segi kumpulan rentan terima, kumpulan bukan rentan pun terima, malah dari segi industri pun menerimanya. Jadi semua bandar, luar bandar, semuanya akan mendapat faedah dan daripada bajet yang akan kita umumkan nanti. Jadi sebab itu saya kata daripada awal lagi, bajet ini merupakan bajet keluarga Malaysia dan lebih-lebih lagi kerana inputnya daripada rakyat, boleh kita katakan bajet ini adalah bajet rakyat. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Bajet 2022 juga bakal menyaksikan kesinambungan pelbagai inisiatif bantuan tunai dan dasar fiskal seperti yang dizahirkan menerusi 8 pakej rancangan sebelum ini. Bajet kali ini masih akan memberikan tumpuan kepada bantuan-bantuan secara langsung kepada rakyat. Ya. Kalau dulu bajet yang lepas banyak insentif ataupun sumbangan diberikan direct kepada rakyat secara tunai dan sebagainya. Dan perkara yang sama kita akan teruskan seperti saya kata tadi, walaupun pandemik sudah berakhir. Kementerian Keuangan telah menerima lebih 50,000 cadangan hasil libat urus selain maklum balas awam menerusi portal cadangan bajet 2022. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap pada sesi wawancara khas bajet 2022 di Ibu Negara. Ya, dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Ismail Sabri juga memberi bayangan mungkin ada berita gembira menanti penjawat awam dalam bajet 2022 nanti. Kerajaan sentiasa menghargai sumbangan penjawat awam dan tidak pernah melupakan soal kebajikan mereka. Kita sangat menghargai penjawat awam. Ya. Penjawat awam sangat penting kepada negara, kepada pembangunan negara. Dan of course, kerajaan tidak pernah melupakan penjawat awam. Tapi tunggulah, saya tak boleh umum apa-apa lagi. Ini pre-budget kan. Pembiayaan mikrokredit berjumlah hampir 1.2 bilion ringgit melalui beberapa institusi keuangan terpilih pada Belanjawan 2021 nyata memberi manfaat kepada usahawan terutama mereka yang terlibat dalam industri kecil dan sederhana IKS. Ya, di saat perniagaan yang dibangunkan hampir ditutup, mereka bangkit semula dengan kemudahan pembiayaan berkenaan. Laporan wartawan Nur Amalina Abdul Halim.
bagi pengusaha minuman berasaskan botanik Rizwan Ramli ketika tempoh pandemik COVID-19, syarikatnya mengalami kesukaran untuk mengeluarkan produk. Namun atas keprihatinan kerajaan, ia sedikit sebanyak memberi sinar baru buat mereka. Alhamdulillah, hasil bantuan yang telah kami terima terutama daripada pihak Tekun Nasional sendiri dapat kami membantu dari segi sudut pembelian material untuk kelancaran production kita. Jadi kita punya, maksudnya dari sudut kita punya perniagaan dapat support sementara waktulah. Alhamdulillah. Perkara sama turut dizahirkan pengusaha makanan ternakan Nurli Zaleman. Dengan bantuan yang diperolehinya, beliau bangkit dan meneruskan perniagaan termasuk menjalankan jualan secara dalam talian. Penambah yang kita dapat tu pada Tekun tu kan. Ada Tekun tu akak dapat, akak bersyukurlah Tekun kasih akak bantuan kan. Lepas tu akak kembangkan. Anak-anak akak pandai untuk online tolong akak. Itulah dia buatkan akak dalam Facebook ke. Apa yang diharapkan para usahawan, pembiayaan berkenaan bukan sahaja dapat diteruskan, malah dapat ditingkatkan pada Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini. 9/10 hasil pendapatan datangnya daripada perniagaan. Walaupun mereka menempuh kesukaran dalam perniagaan mereka ekoran wabak pandemik COVID-19, namun mereka kembali bangkit meneruskan perniagaan mereka seperti biasa setelah kerajaan memberikan pembiayaan kredit mikro seperti Tekun. Laporan Nur Amalina Abdul Halim, Berita RTM. 42 daripada 2,200 peserta program Empower NCER, latihan kemahiran dan keusahawanan muncul sebagai orang kaya baharu. Ya, ini kerana berjaya meningkatkan pendapatan isi rumah dari taraf golongan B40 kepada T20 sekaligus mencatatkan 24% peserta melepasi garis kemiskinan. Ya, sepanjang pandemik, pendapatan peserta meningkat daripada 1.53 juta ringgit kepada 29.7 juta ringgit. Bersama Nur Hidayah Anwar meninjau kejayaan peserta kendalian pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA. Bermula dari impian. Melalui program ini, 3 peserta program dari Yan, Pendang dan Baling berjaya bangkit dari kemiskinan, malah mampu bergelar majikan. Bagi Sri Kandi keluarga Nur Hamimi Darus dari kampung Batas Ubi Yan, kemiskinan hidup yang dilaluinya setelah suaminya mengalami kecederaan saraf tunjang mendorongnya untuk berubah. Saya bermula sebagai seorang penerima kad KIDA. Kemudian saya mengenali Empower NCER. Lepas tu, sekarang saya merupakan salah seorang peserta perintis Ikon Yan. Tanpa NCER dan Yayasan Petronas, saya tak tahulah macam mana dengan kehidupan saya sebelum ni. Memang teruk sangat-sangat. Sampai anak pun ada yang tak pergi sekolah sebab tak ada duit. Lepas menyertai Empower NCER Yan ni, alhamdulillah, inilah produk yang saya boleh keluarkan lah, dah hasilkan. Terima kasih Empower NCER Yan. Tidak pernah kenal erti lelah mencari rezeki, dahulunya menjual kuih gebu di Bandaraya Alostar, graduan syariah ini menjadi tonggak belia di kampung halamannya di Gua Kepayang Pendang dengan melakukan transformasi menyertai bidang pertanian melalui tanaman nenas. Perkahwinan ni saya mula pertanian ni seolah saya untuk mengisi masa lapang. Lepas tu sejak dapat iklan kelas Empower NCER ni, alhamdulillah saya berani diri dapat buka tapak yang ketiga dengan kawasan tapak ni 4 ekar. Pokok yang dah selesai tanam 30,000 pokok. Terima kasih NCER dan Yayasan Petronas
dulu zero, sekarang hero. Terima kasih Empower NCR. Perniagaan berasaskan makanan iaitu burger yang dimulakan Ubal Kulim, orang asli suku Kensui, turut menarik penyertaan 7 orang asli program Jom Niaga NCER. Terima kasih saya ucapkan kepada NCR dan Yayasan Petronas di atas yang telah memilih saya untuk menyertai program Empower NCR dan kini saya telah menjadi tonggak masyarakat komuniti orang asli. Terima kasih Empower NCR. Program memperkasa tahap sosioekonomi golongan belia, orang asli, wanita dan penganggur ini turut mendapat tajaan Yayasan Petronas bagi daerah Kuala Muda, Ian, Baling, Sik dan Pendang. Kakak nak burger apa? Tunggu siap dulu. Okey. Walaupun dunia dilanda pandemik COVID-19, ketiga-tiga peserta ini membuktikan mereka menjadi penggerak ekonomi tempatan dan juga tonggak wilayah utara. Nur Hidayah Anwar, RTM. 20 negara dicadangkan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA untuk dimasukkan dalam senarai negara berisiko rendah bagi pelaksanaan gelembung pelancongan antarabangsa di Langkawi bermula 15 November. Antara negara tersenarai China, Arab Saudi, United Kingdom, Australia, Singapura, Jerman, Jepun dan Taiwan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Nasaruddin Abdul Muttalib berkata perkara tersebut dibincangkan bersama antara LADA, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya secara dalam talian semalam. Kita mengharapkan agar senarai negara-negara ini dapat dimasukkan dalam negara yang boleh dikunjungi supaya sasaran dan perancangan dan mereka yang memang meminati untuk datang ke Langkawi dapat mengunjungi ke Langkawi. Cadangan tersebut bagaimanapun tertakluk kepada penilaian risiko Kementerian Kesihatan. LADA menyasarkan kemasukan 50,000 pelancong asing sehingga hujung tahun ini. Dalam pada itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sedang melakukan perbincangan untuk membuka semula sempadan pelancongan antara Malaysia dan Singapura. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, perbincangan untuk mendapatkan kelulusan daripada kedua-dua pihak masih diadakan menerusi skim yang dikenali sebagai Vaccinated Travel Lane VTL. Persediaan itu sudah ada, tinggal memerlukan kelulusan dari dua pihak. Walaupun secara prinsipnya kedua memang sudah bersetujulah, tinggal menghalusinya saja. Ya, jadi insyaAllah lah kita lihat sebab kita nampak Singapura ni ramai keluarganya di Malaysia terutama sekali di Johor. Begitu juga orang Malaysia yang ramai keluarganya di Singapura. Maka itu kita mengharapkan kita tidak perlu menunggu 15 November kalau boleh. Kita mahu membukanya seawal-awal yang boleh. Itu lagi saya ulang hari ini cadangan kami saja. Kita harap ianya boleh menjadi kenyataan secepat yang mungkin, ya. Ganjaran menarik bernilai lebih RM700,000 ditawarkan menerusi kempen Jom Jalan-Jalan Petron Malaysia dengan kerjasama Tourism Malaysia. Antaranya menawarkan pakej percutian dan wang tunai untuk meneroka destinasi pelancongan menarik sekaligus mempromosikan pelancongan domestik. Kempen ini memberi ganjaran kepada 1,156 pemenang termasuk 56 pelanggan bertuah yang akan muncul sebagai pemenang hadiah utama. Dan kami juga tambahkan dengan wang belanja di samping memberi duit minyak dan juga menyediakan kenderaan ke destinasi.
kami pastikan di tiap-tiap zon ada pemenang. Jadi tak adalah berat sebelah ke. Jadi ada zon utara, zon selatan, pantai timur, pantai Sabah Sarawak. Jadi kami nak pastikan semua pelanggan-pelanggan setia kami di setiap zon akan menerima sesuatu. Pakej percutian 3 hari 2 malam kepada pemenang yang menawarkan pelanggan nikmati aktiviti perkemahan popular atau glamping. 6 pemenang akan memenangi hadiah utama berupa pakej percutian bernilai RM20,000 daripada Tiarasa Escape Glamping Resort, Sipiluk Forest Edge atau Calvert Santubong. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Sukri berkata aktiviti glamping dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi terkenal kerana mendapat permintaan ramai. Berkongsi dengan orang ramai dari banyak segi kerana mereka masih berhati-hati. Jadi ini petanda yang baik kerana kita melihat bahawa orang kita ramai mempunyai kesedaran bahawa walaupun kita dibenarkan untuk melintas negeri, kita benarkan untuk bercuti, tetapi dalam masa yang sama SOP perlu dipatuhi. Peraduan terbuka kepada semua pemegang kad Petron Miles. Kempen Jom Jalan-Jalan bermula bulan ini sehingga Mac tahun depan. Untuk maklumat lanjut mengenai kempen ini, layari laman www.petronmiles.com.my. 6,148 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini, manakala 94.8% populasi dewasa negara telah lengkap menerima vaksin setakat semalam. Kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Moratorium bayaran balik pinjaman bawah pemulih masih dibuka. Ya, perinciannya selepas ini terus bersama Berita Pedang. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini? Mungkin juga di kalangan rakan sepejabat anda. Mungkin juga sahabat anda. Sahabat anda ini disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Permohonan moratorium di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih masih dibuka kepada peminjam yang memerlukan. Institusi perbankan juga akan terus menyediakan bantuan bayaran balik pinjaman kepada peminjam yang tidak tersenarai dalam kelompok B50. Timbalan Menteri Keuangan 1 Muhammad Sahab Abdullah menjelaskan bantuan termasuk pengurangan bayaran ansuran bulanan mengikut kemampuan peminjam. Peminjam juga boleh mohon pelbagai program bantuan disediakan agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Antaranya program pengurusan hutang, skim penyelesaian pinjaman kecil dan skim sokongan daya tahan keuangan. Kerajaan ingin menekankan bahawa bank-bank bersedia untuk memberi bantuan balik pinjaman kepada mereka yang terjejas. Permohonan moratorium di bawah pemulih masih dibuka
kepada peminjam yang memerlukan dan mereka hanya perlu menghubungi bank masing-masing sekiranya menghadapi kesukaran semasa berurusan dengan pihak bank atau permohonan bantuan bayaran balik pinjaman ditolak, mereka boleh menghubungi Bank Negara Malaysia secara terus melalui BNM Tenderlink di talian 1300 88 5465. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK mensasarkan nilai ekspor bagi sektor agri-komoditi RM204 bilion menjelang akhir tahun ini. Menterinya Dato' Zuraida Kamarudin berkata dengan kemasukan pekerja asing untuk sektor sawit pada November depan bakal membantu meningkatkan hasil sawit sehingga 40%. Dan insyaAllah saya amat berharap by tengah bulan November ini akan mula mula kedatangannya pekerja ini, kerana pada hujung tahun hasil sawit ni adalah sebanyak 40% daripada total yield, total hasil pada tiap-tiap tahun. Jadi 40% ini harus diselamatkan. Kalau tidak ada warga asing masuk untuk bekerja di ladang-ladang untuk mengait kelapa sawit ni akan menjadi kerugian kepada negara. Dan ianya agaknya dalam nilai dalam 30 bilion. Ya. So, jadi ini harus kita selamatkan. Sehingga Ogos 2021, nilai ekspor bagi sektor tersebut telah mencapai lebih RM137 bilion, di mana subsektor sawit telah mencatatkan sebanyak RM63.7 bilion. Kita mengharapkan agar dapat kerajaan cuba membantu terutamanya golongan B20, dan juga kita tahu bahawa sekarang dengan keadaan mendesak dan dengan COVID-19 dan sebagainya memberi kesan kami kepada golongan muda, dan ini kami mengharapkan agar ada satu tambahan khas ataupun satu peruntukan khas untuk kami, terutama golongan muda yang masih lagi bujang dan sebagainya. Bagi memberi dari segi pendidikan pula kami mengharapkan agar ada satu sumbangan khas, terutamanya sebelum ini ada voucher buku dan sebagainya. Mungkin ada peruntukan khas terutamanya untuk golongan pendidik dan juga dari segi pendidikan kepada mereka yang masih lagi menuntut di Universiti Awam dan juga institut pengajian tinggi. Saya mengharapkan kerajaan akan ada buat peruntukan untuk kita, rakyat Malaysia ni, buat peruntukan lebih lah untuk kita. Sebab sekarang kan dalam musim COVID kan, so saya harapkan dapat bantuan yang lebih. Saya pelajar, so saya harapkan mana tahu ada tambahan. Saya harap kerajaan akan memberikan peluang kepada pelajar-pelajar, student sekarang ini untuk melanjutkan pelajaran sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. And saya juga harap kerajaan akan lebih berprihatin memberi bantuan kepada golongan yang ada dalam keperluan, contohnya M40, B40. Harapan saya sebagai rakyat Malaysia agar kerajaan boleh memberi peruntukan lebih lah kepada golongan B40 ataupun M40 kan. Dan juga mungkin sedikit bantuan kepada penjawat awam dan swasta. First of all, belanjawan saya harap fokus utama adalah untuk memulihkan kembali apa yang telah berlaku, especially pada pandemik COVID yang telah berlaku lebih kurang 2 tahun ni kan. So kita harap fokus utama bantu sesiapa sahaja yang terlibat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan yang keduanya, of course, kita cuba pertingkatkan apa yang perlu dipertingkatkan, especially untuk penjawat awam yang banyak berkorban, menyumbang tenaga, memerah keringat sepanjang masa, tak kira keadaan dan suasana kan. So diharapkan juga untuk belanjawan bajet 2022 ni lebih memfokuskan secara keseluruhannya, dan tidak lupa juga kepada sektor sukan, pertanian dan lain-lain sektor yang kita tahu semua terkesan. Bajet 2022 untuk keluarga Malaysia. Laporan menyeluruh di Berita Perdana edisi khas Bajet 2022.
Masih bersama Berita Perdana. Ya, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 3 November. Kita terus saja ke segmen edisi sukan. Ya, bersama rakan penyampai Azam Musin. Silakan. Wai Ching sekali lagi cipta kejutan. MOM harap ada peruntukan buat sukan elit. Assalamualaikum, salam sejahtera. Edisi sukan kita mulakan dengan khabar gembira buat negara. Pelari menara nombor 1 negara, Soh Wai Ching sekali lagi mengharumkan nama negara di pentas dunia apabila mengungguli acara larian Empire State Building Run-Up 2021 di Manhattan, Amerika Syarikat hari ini. Wai Ching yang beraksi dalam kategori elit lelaki memenangi larian pendakian 1,576 anak tangga setinggi 86 tingkat itu dengan catatan 10 minit 47 saat. Menurut Wai Ching, pengorbanannya meninggalkan Malaysia selama 2 bulan untuk menjalani latihan membuahkan hasil. Beliau turut meluahkan penghargaan kepada rakyat Malaysia yang membantu persiapannya di Dubai. I gave my best. I did 10 minute 40 over seconds, but it's not my target. I failed to achieve my goal, which is sub 10. I'm gonna come back again next year to improve it. I'm really grateful to receive support from many Malaysian family in Dubai. So they hosted me and my American friend in Dubai. They hosted me for a month just to train for this event. So I'm so grateful to have all of them. Sebagai juara, Wai Ching menerima wang bernilai $100,000 Amerika yang akan didermakan kepada badan amal pilihannya. Pada tahun lalu, acara ini terpaksa dibatalkan ekoran pandemik COVID-19. Majlis Olimpik MOM berharap kerajaan akan memperuntukkan dana kepada sukan-sukan elit menjelang Sukan Olimpik di Paris pada 2024 menerusi bajet 2022. Presidennya Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berkata pihaknya turut memohon dana bagi pembangunan sukan baharu dalam tamasya berprestij berkenaan. Antara sukan tumpuan adalah badminton, terjun dan berbasikal. Penerokaan sukan-sukan baharu seperti sukan breakdance, memanjat dan meluncur wajar diberi perhatian. Selain Paris 2024, Tan Sri Muhammad Nurza berkata sudah tiba masanya kerajaan memberi insentif kepada persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk menganjurkan acara sukan antarabangsa. Beliau percaya langkah itu akan membantu merangsang ekonomi negara selain turut menarik bintang-bintang antarabangsa ke Malaysia yang boleh menjadi model peranan kepada generasi muda. Dalam pada itu, Presiden Majlis Paralimpik MPM, Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin memohon peruntukan sebanyak RM5 juta bagi memastikan kelangsungan atlet-atlet luar biasa tanah air di bawah badan berkenaan. Ya, perkembangan kempen kelayakan Piala Asia B23 2022. Menjelang aksi kedua skuad negara menentang Mongolia esok, Ketua Jurulatih Brad Maloney mahu skuad kandaliannya mengambil serius setiap perlawanan bagi memastikan misi layak kepusingan akhir tahun depan tercapai. Beliau sedar selepas kemenangan ke atas Laos pada aksi pertama, Malaysia kini mula menjadi tumpuan dua pencabar lain dalam kumpulan J iaitu Mongolia dan juga Thailand. Azizi Harun ada kupasannya. Jelas Melanie, dua pasukan lain iaitu Mongolia dan Thailand memiliki corak permainan yang lebih agresif dan pantas sekaligus mampu menghukum anak buahnya sekiranya leka. Namun beliau tetap optimis strategi permainan yang diterapkan dalam pasukan negara mampu menyaingi lawan, tambahan pula tiada pemainnya yang mengalami kecederaan. Thankfully though, after
the match against Laos. No serious injuries have been reported or anything like that. Yeah, again, we'll stick to our game plan. Mongolia are a very good side, also very physical, very organised. They've got a new Japanese head coach, so after watching them play in the first match against Thailand, I can see that they play with a lot of energy and desire. So again, we just have to stick to what we're good at. Tinjauan kru RTM tengah hari tadi juga mendapati rata-rata pemain negara masih bersemangat dan fokus ketika menjalani latihan sebelum menghadapi tuan rumah Mongolia yang memiliki kelebihan beraksi di laman sendiri. Mereka adalah tuan rumah, so mesti mereka akan bermain mati lah depan penyokong-penyokong mereka. So kita orang tak boleh nak ambil mudah dengan game ni. Kalau study pun kita dalam game kita tak terapkan, tak guna. So apa yang saya boleh cakap, kita orang just perlu bagi yang terbaik lah untuk game esok, itu saja. Pasukan Malaysia bawah 23 perlu segera melupakan kemenangan manis menewaskan Laos tempoh hari. Mereka lebih fokus untuk bertemu dengan pasukan tuan rumah. Kita doakan kejayaan kepada pasukan dalam pusingan kelayakan ini. Aziza Harun bersama juru kamera Syarul Nizam Mofid, Ulaanbaatar, Berita RTM. Kita ke perkembangan Piala Malaysia. Sedar bakal berdepan laluan sukar bertemu JDT. Sabah FC tetap optimis memberi tentangan sengit di laman sendiri dalam saingan kumpulan di Jumaat ini. Pengendalinya, Dato' Ong Kim Swee berkata, tempoh rehat telah dimanfaatkan sebaik mungkin bagi mengatasi kelemahan dan membina kekuatan anak-anak buahnya. Kita meletakkan sasaran yang positif dan kita tidak boleh membenarkan JDT menguasai perlawanan di mana kita bermain di tempat sendiri dan pasti kita akan cuba mencabar dan mendapatkan keputusan yang positif. Beliau berkata demikian selepas sesi latihan di Universiti Malaysia Sabah. Terdahulu, skuad Tembadau hanya mengutip dua mata di peringkat kumpulan apabila sekadar seri bertemu Kelantan FC dan PJ City FC. Baik, edisi sukan berakhir di sini dan untuk segmen hashtag kita kembali bersama Ivan dan juga Farhatut. Silakan. Ya, Azam. Berita perdana berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri terutama ketika keluar rumah. Lakukan ujian saringan dan jangan rentas negeri jika bergejala demi keselamatan diri dan keluarga. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saksikan program inklusif bersama Menteri Tenaga dan Sumber Asli selepas ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.